Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya di channel YouTube Iswardi Morni LTL. Terima kasih yang apa orang kata terus share, terus like, terus subscribe channel kita mencapai 140,000 orang. Terima kasih Pucung. Thank you. Salam Twin. Terima kasih Sazale dari Sungai Long. Terima kasih Batu Kikir. Ni kawan-kawan kita yang setia menunggu setiap malam ni. Terima kasih. Twin Tone Production. Thank you. Semarahan hadir. LTL Padang Serai. Terima kasih. Kelana Jaya. Shalom. Halo Gajah. Terima kasih Halo Gajah. Jurong West. Terima kasih. Laptop rosak ya? Tak juga. Ada je laptop kat depan ni. Typing ada. Terima kasih. Salam dia kucing. Terima kasih orang kucing. Si Cangkang. I've arrived to Balangala on. Doktor. Terima kasih doktor. Always here on time Terima kasih. Tolong share siapa. Tolong like tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belum like lagi, tolong like. Dan juga siapa yang belum Thank you Azli Abohan. Thank you for the donation, for the super chat. Terima kasih yang bagi gift. Thank you. Ya, tuan, thank you. Hi Eva. Hey, hi Eva. How are you? Where are you now, Eva? Terbaik, thank you. Samsuri Ahmad. Saya FMX. Thank you Samsuri. Luagan. Thank you Luagan. Luagan kat mana? Jasin, thank you Jasin. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita rasa macam tak bersemangat kan, kita rasa macam nak give up kan, itu kita baca komen-komen kawan-kawan ni, tuan-tuan ni lah, tuan-tuan puan-puan yang bagi komen kita kan, kadang-kadang dia bagi balik semangat kita. Tuan-tuan, kita ni manusia kan, ada masa kita rasa down, ada masa kita rasa sedih, ada masa kita rasa yalah. Hai Sheila, Cheryl Sofia, thank you. Ada masa kita rasa yalah, rasa kita ada, kita manusia lah kan. Jadi but knowing that ada orang yang support kita kan, yang masih lagi listening to us, tu kadang-kadang yalah, betul Eva, keeps us going lah, doing things what we do. Kadang-kadang saya ada kawan dulu kan, dia kata Is ni dia jenis tak boleh simpan tau. Dia kena cakap juga, sebab tu dia buat live. Which is true. Saya buat live ni sebab saya ada certain things saya tak boleh nak saya tak boleh cakap dengan orang semua. I mean, boleh saya cakap dengan orang, tapi saya akan ulang balik benda-benda yang sama berulang-ulang kali. So might as well saya cakap je di depan orang. Dan umum macam kita memang hati agak sensitif, betul Sarudin. Saya rasa saya tahu kenapa kan. I think one of the reasons is sebab kita dah melalui banyak benda, kita dah berjumpa dengan pelbagai orang, kita dah berada dalam banyak situasi. Saya ingat dulu bila saya mula-mula mencapai umur 20 tahun kan, semua saya terfikir, macam mana kalau aku umur 40 nanti kan, dah dekat nak mati aku. Sekarang ni saya dah dekat 50 tuan-tuan kan. So dah dekat nak mati aku ni. Dia kata, berat, macam mana sanggupkah aku menghadapi kematian kan. So sekarang ni kita dekat 50 kan. Dan masa tu
kita terfikir that we can conquer the world kan. But then we realise yalah we can. Tapi dalam masa sama, yalah jiwa kita, hati kita, bila kita dah melalui pelbagai benda, dah melalui pelbagai situasi, kita mula jadi orang yang lebih sensitif. Betul lah, I agree with you lah. Lebih sensitif kepada, bukan sensitivity kata mudah cengeng, orang kata cengeng kan, tapi lebih sensitif kepada situasi, lebih sensitif kepada masa, kepada keadaan, kepada manusia kan. And we become more aware kan, dalam kehidupan kita. Saya adjust sikit kamera saya kan. Thank you Bobby, thank you. Rasulullah SAW dapat wahyu umur baginda 40 tahun, betul? Betul. Rasulullah dapat apa orang kata, dapat wahyu umur 40. Maksudnya 40 tu Rasulullah baru mula melakukan kerja. Kalau ikutkan umur Rasulullah ni, dia baru 7 tahun lah berdakwah. Ashley Shah, I know exactly what you mean Iswardi. Ya, thank you. So kadang-kadang, majority orang yang menonton saya ni orang yang berusia jugalah. Sesat ke tak GHBH ni? Sesat, Darius. Hormon charges is bukan changes ke charges. Bukan juga hormon, Nasruddin. I think dia more kepada pengalaman. Bila kita dah melalui pengalaman yang banyak, dia macam ni lah, macam satu batang kayu kan, yang bersih kita kata. Now, bila kita ambil paku, kita letak paku tu, maksudnya kita ketuk paku tu dan kita cabut. So, dia akan meninggalkan satu bekas. Kan? Kita letak paku lain, dia meninggalkan satu bekas. So, after a while, sebab kita dah banyak letak paku kat situ, it will not be the same. Dia takkan sama dengan kayu yang mula-mula kita letakkan awal-awal tadi. So, bekas-bekas itu sebenarnya adalah pengalaman dan pengajaran dalam hidup kita kan. Pengajaran dan pengalaman dalam hidup kita yang menjadikan kita ialah sama ada manusia yang lebih matang ataupun manusia yang tak belajar daripada kesilapan dia. We met when Raswazi made his first truck at Sestawangsa Imeh. Oh ya ke actually? Oh okay. Sorry lah if I don't remember everyone kan. I'm sorry lah. Malam ni kita layan chat kan. Biasa kita jarang layan chat ni kan. Salam Ramazan Shalom. Thank you Siti Rauda. Thank you. Oh welcome Nurhana. Is tak ada dalam live TikTok? Tak ada sebab saya guna phone yang satu phone je. Kalau saya live YouTube pakai phone ini, saya tak boleh live TikTok pakai YouTube ni. Harap tak terlekat live ni. Tak, sebab saya pakai phone. Saya tak pakai laptop. 47 muda lagi tu bro. Betul. Muda, betul. Muda dari segi angkanya. Tetapi bukan muda daripada segi pengalamannya. According to studies, Norhana kata, men after 40 ke 50 emotional became more like women, although should stay as real men. In a way, I agree, Norhana. Bukan dah kata more like a woman. I think because men, dia ada satu dia panggil andropause bagi lelaki. Bila lelaki umur 40 ni, dia ada andropause. Dia bukan semua lelaki lah. But I think because at the age of 40s ni, kita berada di pertengahan jalan tau. Di mana kita daripada zaman kita muda, kita dah menuju zaman yang kita tua. Body kita ni still young as in not as young as when we were 20 years old lah, tetapi still energetic compare kalau kita lah 60-70 for example. Tetapi pengalaman kita ni, kita dah mula, especially men, dah menuju ke arah pengalaman lebih matang lah. And especially men. Walaupun ada lah sifat-sifat kebudak-budakan tu, biasalah. Falsafah, bukan falsafah. Ni bukan falsafah di Parju. Ini adalah observation. Falsafah lain. Kalau saya cakap falsafah, nanti kamu tak faham. Tapi bila kita cakap falsafah kan, ada satu beberapa falsafah existentialism lah. Existentialism. Keberwujudan. Mengatakan what make a great man, apa yang menjadikan manusia itu hebat adalah suffering. Dan kita perlu ada suffering, kita perlu ada kesengsaraan, baru kita akan mengenal kebahagiaan, baru kita akan mengenal kegembiraan, baru kita akan mengenal erti kebahagiaan yang sebenar. Yang tu falsafah. Lain negeri pun politik tak, atau Malaysia hari-hari ada. Lain negeri pun politik juga.
Tapi tak macam Malaysia, hari-hari ada je problem. Kadang kesian tengok negara Malaysia. Tak juga, sama je negara lain bukan negeri je, negara lain pun sama je. Kan, bila you are in politik, kebanyakan rakyat tak involve pun dalam politik. Yang menonton saya pun mungkin 50-60 ribu orang je. Kan, tetapi majority people, they are not really concerned about politik. So, kalau setakat menonton kita katalah 50-60 ribu satu video, there are over million, 20-30 million, 20 plus million yang mungkin tak berminat pun ataupun tak tahu pun tentang politik. So kita jangan assume semua orang sama macam kita lah. Itu je. Okay, saya mulakan dengan cerita isu RUU. Baru ni kan saya cerita bahawa KJ ada memanggil Menteri Mufti Perlis untuk berwacana, dan beliau juga telah memanggil Menteri Agama Muhammad Naim untuk berwacana di dalam keluar sekejap. Isu RUU Mufti, Asri sedia jadi tetamu KS, percaya Naim akan hadir. Mufti Perlis Muhammad Asri hari ini menyambut pelawaan Khairi dan Syahril Hamdan untuk menjadi tetamu dalam rancangan keluar sekejap. Muhammad Asri berkata dia juga percaya Menteri Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim akan turut serta dalam perbincangan RUU Mufti wilayah tersebut. InsyaAllah saya hadir, kata Mufti. Saya percaya Wabi Menteri juga akan hadir. Saya cenderung mengatakan Wabi Menteri tak akan hadir. Saya cenderung mengatakan bahawa Wabi Menteri tak akan hadir dalam wacana tersebut. Bukan masalah takut tak takut lah, dia bukan isu itu. Isu dia, I think dia banyak benda yang dia tak boleh nak explain, especially when it comes to RUU tersebut. Dia ada orang kata kalau nak bahas RUU tu bawa ke parlimen lah. Masalahnya Mufti Perlis bukan ahli parlimen untuk dia nak bahaskan dalam parlimen. Maka sebagai rakyat yang biasa dan juga sebagai seorang mufti kepada sebuah negeri yang juga akan terkesan dengan RUU tersebut, bagi saya fair untuk dia nak minta perkara tersebut untuk diperjelaskan. Bila dia nak mengatakan ada dialog, dipanggil, dia kata, ada orang kata pergilah, bawa Mufti Perlis, pergilah jumpa apa orang kata Naim di pejabat beliau. Soalannya, bolehkah itu menyelesaikan isu yang nak dibangkitkan? I think dalam negara demokrasi, the best way untuk kita nak settlekan serta-serta perkara adalah dengan melalui desakan daripada rakyat. Macam kita kata di dalam negara kita ni, bila tafsiran Ahlussunnah wal Jamaah itu kepada Asy'ariyah Maturidiyah semata-mata, bagi saya itu tak fair, kerana majoriti rakyat ni dia tak tahu pun dia pegang akidah apa. Majoriti rakyat tak tahu pun. Kalau saya tanya tuan-tuan, apakah akidah Asy'ariyah Maturidiyah? Oh, sifat 20. Bukan. Itu salah satu. Tapi bukan itu main principle kepada akidah mereka. Oh, kalau Salafi dia pegang kepada Tauhid 3. Kalau saya tanya Tauhid 3 pun tuan-tuan tak tahu. Kalau saya tanya sifat 20 pun belum tentu tuan-tuan faham. Mungkin hafal kan, wujud, qidam, baqa' dan sebagainya tu mungkin. Tetapi adakah tuan-tuan faham? Itu satu benda yang lain. Tahu dan faham tu dua perkara yang berbeza. So saya percaya Menteri Agama takkan datang dalam wacana tersebut lah. Saya percaya. Tak apalah, biarlah dia orang tuan-tuan. Saya dah buat apa benda yang saya buat, terpulanglah. Nak terima tak nak terima, terpulanglah. Tapi jangan kita menganggap bahawa kita boleh padatkan satu pendapat saja kepada rakyat, dan seolah-olah rakyat ni akan terima membuta tuli. Kita kena faham tuan-tuan, kita negara demokrasi satu, kita di bawah pimpinan reformasi itu satu. So bila suatu benda tu kita rasa bahawa dia tidak betul dan tidak benar, kita kena bersuara sebagaimana yang sepatutnya kita bersuara. Okey, habis.